Selamat petang. Assalamualaikum. Alright, jom kita masterkan tajuk cahaya dan optik. So for today, kita punya program adalah macam biasa untuk mengetahui dan menguasai bab terakhir tingkatan 4. So ada beberapa formula dekat sini, jom kita tengok. Formula paling atas adalah formula N, kedua dan ketiga, serta yang keempat. Tapi untuk apabila ditanya definisi indeks bias, awak kena ambil yang pertama dan kedua. Sama ada satu, sama ada nisbah hal laju dalam vacuum kepada hal laju dalam medium, okay, C dengan V tu, ataupun nisbah sudut tuju terhadap sudut bias. Itu kalau ditanya apa itu indeks bias. Okay. Untuk nombor 3, itu lebih pada berkaitannya dengan sinar sudut genting. Sudut genting bila pakai? Masa pantulan dalam penuh, nanti kita tengok. Untuk nombor 4, itu adalah saling kait antara dalam nyata dalam ketara. Okey. Nombor 5 lebih pada kanta cermin, formula jarak fokus, F, jarak objek U dan jarak image V. Yang seterusnya adalah persamaan di antara hubungan indeks bias yang pertama, item 1 dan indeks bias item 2 apabila kita kata material yang dilalui adalah sama. Okey, dan akhir sekali adalah tajuk magnifying. Okey, magnification iaitu pembesaran. Alright. Selepas awak mengetahui beberapa formula ini, jom kita tengok soalan. Soalan pertama yang saya sediakan adalah soalan SPM 2022 yang melibatkan yang formula atas tadi tu. Sebelum tu saya nak ingatkan dia adalah fenomena pembiasan. So bila fenomena pembiasan, bab yang semalam dalam gelombang saya tak sentuh sangat. Kenapa? Sebab saya nak sentuh hari ni. Okay, awak kena tahu bila berlaku bias. Bias berlaku apabila sinar atau cahaya itu merambat. Untuk tajuk ni, tajuk optik. Kalau dalam gelombang, apalah kalau di gelombang air, tengok gelombang bunyi. So bias itu adalah apabila sinar itu merambat ataupun bergerak antara dua medium yang berketumpatan yang berbeza. That's why dia akan menyebabkan hal laju akan berubah. Itu bias. Okay? Dan alur sinar tu dia akan membengkok lah. Itu dia punya kriteria. For this question untuk SPM 2022, saya ambil soalan nombor 7 lah. So untuk soalan nombor 7, first awak akan nampak maksud, yang kedua awak akan nampak pengiraan. Okey, jom kita lihat. Apabila tanya maksud ni indeks bias, tadi saya dah bagi tahu, ambil formula pertama atau yang kedua sahaja. So awak akan tulis dalam bentuk ayat. Right? Yang kedua, awak boleh clarify dalam bentuk formula juga sebenarnya sebab dia ada N, C, V ataupun N, sin I, sin R kan. So boleh juga guna formula, tak ada masalah. Cuma awak kena declare siapa item tersebut. Okay, untuk soalan seterusnya ditanya sudut genting. Sudut genting simbol dia adalah C. So formula dah ada kat depan, awak masukkan saja nilai yang diberi. Diberi N sama dengan 1/49, awak masukkan, pastikan sin pindah jadi sin songsang. Sudut kat situ saya tulis 42.07, pastikan darjah, simbol darjah. Saya terletak simbol prime kat situ. For next question, ini adalah soalan nombor 2, betul tak? Soalan nombor 2. So apabila soalan ni disuruh lukis, kejap lagi saya tunjuk gambar aja. Daripada gambar triangle tu, dia tanya sinar tu merambat arah mana pula. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dia suruh bagi sebab dan alasan kepada kanta yang awak nak pilih. Nampak tu ada beberapa pilihan kan? Okey, sekarang ini adalah rajah yang atas yang saya bagi jawapan tu. 1 markah akan diberi apabila lintasan awak dengan anak panah lengkap. Okey, baru dapat markah So dia mesti membengkok lah. Okey. Yang kedua, apabila awak nak pilih mana satu kanta makro, nampak tu? Okey, pastikan pilihan jawapan awak adalah jarak fokus F kecil. Kenapa nak kena panjang? Supaya image yang terhasil besar. Lepas tu diameter. Kenapa diameter kanta pun mesti besar? Supaya image lebih cerah. Dan kanta makro yang awak pilih adalah kanta P. So dekat sini pairing mesti tepat jangan salah. Nak ulang
alasan tak ada masalah. Pastikan alasan tu memang menepati ciri. Itu dia punya syarat. Okey, yang kedua, saya guna soalan yang tahun yang sama, tapi ini adalah soalan objektif, nampak? Objektif nombor 18 ialah tajuk pembiasan juga, tapi saya nak awak tahu sifat pembiasan. Okey, dekat sini ada satu bekas yang dibiaskan, bermakna sinar itu merambat daripada bekas ke udara, nampak macam tu So, bila ditanya ciri pembiasan, pastikan awak tahu. Saya dah tulis kat bawah tu. Ciri pembiasan mesti, kalau tengok formula VF lambda, so VF lambda, kekalkan F. F malah. Selainnya berubah. Termasuk arah. Dia membengkok kan? Bila dia membengkok, arahnya akan berubah. Jawapan dia D. Okay, this one ialah saya guna soalan pantulan dalam penuh. So, dia adalah melibatkan pengiraan sudut genting. So, formula sudut genting saya dah bagi. Awak kena pastilah apa dia punya N. Okay. Dia tak bagi nilai N, betul. Tapi awak nampak sudut tuju dengan sudut bias. So, bila sin I per sin R, dia adalah sama nilai dengan 1 per sin C. Betul tak? N sama dengan 1 per sin C ialah N sama dengan sin I per sin R. So, boleh cantumkan untuk dapatkan, untuk delete N tu. So, bila awak delete, awak gantikan nilai, awak dapatlah, saya tak masukkan delete. Maksudnya kita cari N daripada formula sin I sin R. Macam tu. So, bila dapat nilai N, tekan kalkulator, nampak kat situ Alright, so bila dapat nilai N, awak masukkan nilai N, songsangkan sin songsang, dia akan dapat 41.73. Mana saya dapat 60 tu, 60 ingat tak sudut genting, apa sifat dia? Apabila sudut tuju sama dengan 90 darjah, betul tak? Barulah dia menjadi sudut genting, betul tak? Untuk menjadi sudut genting, dia ada proses 1, proses 2, proses 3. I mesti sama dengan 90 darjah dulu. Barulah dia mencapai sudut genting. So, once berlaku pantulan dalam penuh, baru dia membengkok. Alright? So, kalau dia tanya definition pula, so awak kena tahulah macam saya sebut tadi. Definition sudut genting ialah sudut tuju apabila sudut bias 90. Once dia mencapai syarat ini, barulah tuju dan pantulan dalam penuh berlaku. Nampak dia bend kan? Bend dekat material yang sama. Okey, untuk negeri yang seterusnya, selepas SPM tadi saya ambil negeri Terengganu. So kat sini saya nak awak tahu, kalaulah cermin dipantul, kanta sifat dia mesti bias. Sebab apa? Kanta dia ada indeks bias dia sendiri, betul tak? So bila dia ada indeks bias dia sendiri, dia akan berlaku pembengkokan. So pembiasan fenomena dia. Next, ini adalah penglibatan U, V dan F. So, formula yang terakhir yang saya tunjuk tadi sebelum M. Okey? 1 per U campur 1 per V sama dengan 1 per F. Betul? So, bila masukkan nilai, so bila dia tanya jarak image stand for V, masukkan saja dalam formula yang saya dah letak kat situ dekat penyelesaian tu. So, pastikan penggantiannya tepat. Apabila semua CM, so jawapan awak akan dapat CM. Ingat jarak tu mesti ke dot tu. Kalau dia kanta, dot kat kanta. Kalau dia cermin, sebelum cermin tu dia ada dot kan. Mesti ke situ. Dia punya jarak. Jangan salah. Okay, this one adalah mikroskop. Tadi saya kata kat kelas kan, apa benda yang saya terbayang sport tahun ni ialah teleskop. Dan apa tadi kan? Saya kata, okay, this one, mikroskop. Terengganu Sport Mikroskop. Sifat mikroskop ialah satu kanta mata dengan satu kanta objek kat sini tu. Objek yang awak tengok. So, sifatnya adalah kanta cembung. First awak kena cari mana jawapan kanta cembung. Sebab dekat sini lens awak adalah lens cembung, bukan cekung. Kalau cekung, kena delete. Alright. Untuk objek, dia adalah kecil. Untuk mata, dia mesti lebih besar. Sebab mata awak nak dibesarkan, betul tak? So, jawapan dia D. Okay, now saya ambil soalan section B, soalan yang menggunakan test pad. So, pilihan nombor 9, awak pilihlah.
Dan awak gunakan test pad untuk menjawab soalan yang melibatkan cermin cembung. Nampak tu dekat side mirror motor. First macam biasa, definition. Second macam biasa, jelaskan. And then awak akan jumpa pengiraan. Awak akan jumpa modification. Betul? So dekat sini ditanya cermin apa yang dipakai? Cermin cembung. Kedua, dia tanya macam mana nak membentuk image. So nak bentuk image, awak boleh cerita dari rajah. Dengan syarat rajah tu ada label, rajah itu ada arah anak panah. Ataupun awak cerita dalam bentuk point. Okay, contoh saya bagi gambar kat atas. Kalau saya nak describe dalam bentuk point, start dengan biru dulu. Ingat KFC. So dia mesti start dengan parallel line. Sinar bergerak selari, kemudian dia dipantul ke arah F. Okay? Point kedua, dia akan start yang warna hijau, warna merah tu. Okay, untuk warna merah, awak akan kata sinar akan ke titik kelengkungan. Titik kelengkungan is curvature. Curvature tu ialah C. Alright? Kedua biru dan merah mesti bergerak dari kepala objek. Ingat bila buat drawing mesti start daripada kepala objek. Dan poin yang ketiga, image akan terbentuk di titik persilangan. Okay. Soalan seterusnya ditanya apakah ciri image satu markah. Bila satu markah, make sure awak kena tulis satu saja. Jangan ada contradict. Jangan ada percanggahan jawapan. Kalau awak nampak gambar tu kecil, tulis mengecil. Kalau nampak dia tegak, tulis tegak. Nak tulis dua-dua pun boleh sebab kebetulan dua-dua tu betul. Awak confuse pula, cikgu maya ke nyata? Tak tahu. So kalau boleh jangan catat jawapan yang awak confuse. Jangan membahayakan markah awak nanti. Okay? So dekat sini dia maya sebenarnya. Maya sebab dia ke dalam. Okay, next adalah soalan tentang pengiraan. Betul? Okay, ini soalan kebat. Kebat lebih kepada gabungan cermin, nampak tu? Sebelah kiri ada cermin dan sebelah kanan ada kanta. So dia ada gabungan cermin dan kanta. That's why saya kata dia lebih hebat. Okay, the first question dia tanya, soalan apa tu, boleh saya baca dekat sikit dengan mata saya. Okey, soalan C1. Apakah jarak image? Soalan C2, nampak? Apakah jarak di antara image yang terbentuk dari cermin? Nampak? Lilin bila terbentuk kat cermin dia akan masuk dalam 20. Tengok lilin. Lilin masuk cermin dia akan jarak ke dalam tu 20, right? Okay. So dia tanya image lilin kat dalam tu dari cermin, nak nampak image dari cermin, apakah jarak sehingga image dari kanta? Dia nak total jarak ni. Okey, itu soalan nombor 2. So tengok saya punya skema. First, awak kena cari dulu jarak kat dalam, dekat dalam kanta. So awak kena guna formula yang saya cakap tadi yang second last tu. Okey, masukkan U dia adalah 40. Okey, mesti jarak objek ke kanta. Ingat, ke kanta. Yang dot. V tak tahu, F fokus ke kanta. Okey, masukkan 25. Okey, tekan kalkulator awak akan dapat 66.67, sudah bunda. And then bila awak nak dapat total dari cermin, okey 20, ke tengah 60, ke image dalam kanta 66.67, barulah awak dapat jawapan tersebut. Cikgu saya macam tak berapa nak jelas. Gambar dah sudah tunjuk kat bawah tu. Boleh study kat gambar. Pause kejap video ni. Okay, next adalah modification. Soalan ni tanya macam ni. Okay, awak tengok ada beberapa pilihan. Dia tanya mesin sebenarnya. Mesin ni dia nak guna cermin jenis apa, kedudukan dia nak hadap ke mana. Okay, so pilihan awak ialah apa lagi? Diameter dan bilangan cermin untuk nampak lebih jelas, right? So tambah, saya guna test pad, saya buat table, pastikan sebelah kiri ciri, sebelah kanan alasan. Okay, ulang balik sebelah kiri pilihan awak. Tadi awak kata apa? Screen tu mesti cermin cembung, right? Biasa kalau tengok betul-betul kat mesin tu mesti cembung je. Okay, kenapa alasan dia? Adalah alasan supaya medan penglihatan awak akan lebih luas. Okay, kedudukan. Kenapa awak nak hadapkan ke atas? Supaya awak tidak terhalang. Maksudnya macam sama dengan konsep kalau awak kata kenapa nak letak piring astro ke atas? Awak tak nak ada halangan. Yang kedua, kenapa dia nak besar? Sama juga konsep piring astro juga. Mesti untuk medan penglihatan yang luas. Sama dengan konsep apa lagi yang awak hafal?
cermin tepi jalan tu kan, kenapa nak besar? Okay, and then kenapa bilangan cermin mesti banyak? Contoh dekat tepi ada, dekat depan ada macam ni. So kita nak medan penglihatan juga ataupun sudut penglihatan lebih jelas, lebih luas. So pilih awak W dan tulis semula semua bahagian yang ganjil. Ada pelajar dia tulis semua bahagian yang genap, no problem, tak ada masalah, asalkan dia sekata. Alright? So untuk hari ni awak dah belajar objektif, awak dah belajar struktur pendek, dan awak dah belajar untuk essay. So I do hope awak cemerlang untuk topik-topik tingkatan 4. Kita jumpa lagi selang 2 hari untuk strive for Form 5 pula. All the best. Terima kasih.